Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azizul Azam bin Maisa, nombor metrik GB01990. Ia akan membincangkan mengenai 3 tahap sekularisme yang berlaku pada masa kini. Definisi sekularisme. Sekularisme menurut Kamus Dewan Melayu, sekular ialah yang berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan. Sekularisme pula bermaksud fahaman, doktrin, pendirian dan sebagainya yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Manakala ism ialah kepercayaan atau gerakan politik atau keagamaan, sikap serta perlakuan. Sementara itu dalam Kamus Dewan Inggeris, sekular bererti duniawi. Sekular adalah berasal daripada kata Latin seculum, yang membawa makna yang menunjukkan kepada masa dan tempat. Masa atau zaman yang dimaksudkan adalah merujuk kepada masa sekarang ataupun masa kini. Manakala tempat pula merujuk kepada dunia atau yang bersifat keduniaan. Terdapat 3 peringkat sekularisme yang berlaku, iaitu pertama, tahap pertembungan pihak gereja dengan kebangkitan rakyat apabila gereja bertindak kejam terhadap rakyat atas nama agama. Seperti mana kita ketahui bahawa Barat menekankan kepada aspek ketuhanan. Mereka sering berkata tentang ketuhanan dalam perbincangan mereka, termasuklah berkata-kata tentang kitab Bible dan dunia Barat, sehingga timbulnya sekular ni, iaitu pemisahan kuasa, sehingga kita faham bahawa sekular adalah pemisahan. Dan pemisahan itu merujuk kepada kezaliman pihak gereja dan kebangkitan rakyat apabila gereja bertindak kejam terhadap rakyat atas nama agama. Pihak gereja mencari keuntungan di atas khidmat mereka itu di atas nama agama, dan mereka bersepakat dengan pemerintah untuk mengutip cukai dan sebagainya. Yang kedua, tahap pertemuan di antara sains dan agama. Tahap yang berikutnya adalah apabila berlakunya revolusi sains di Barat. Polemik tentang sekular berlaku di dunia Barat kerana dunia sains yang difahami gagal untuk mencari konsep ketuhanan itu. Pertemuan berlaku di antara mereka kerana di dalam agama Kristian ada Tuhan, tetapi di dalam ilmu sains mereka mencari di mana Tuhan tersebut. Kerana sains hanya menumpukan kepada aspek material sahaja, bukan spiritual. Oleh demikian, untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka memisahkan sains dan agama. Kerana ketuhanan tidak terdapat dalam skop perbincangan mereka. Dalam arti kata yang lain, mereka sukar untuk mengaitkan sains dalam agama. Ini berbeza dengan agama Islam. Kerana dalam Islam terdapatnya sains. Segala benda apa yang telah diturunkan dalam wahyu, kitab ilahi, Al-Quranul Karim, menceritakan tentang wujudnya manusia, wujudnya alam, wujudnya persekitaran yang berlaku pada masa ini dengan gunung, ganang dan sebagainya, telah disebut dalam Al-Quran. Tetapi berbeza bagi Barat, mereka tidak jumpa perkara-perkara tersebut dalam ilmu mereka. Oleh itu mereka menafikanlah sifat ketuhanan. Oleh demikian wujudnya lah Darwinism, iaitu segala yang berlaku tu adalah berlaku secara semula jadi. Di sini juga wujudnya teori Darwin, iaitu evolusi dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Mereka menafikan sifat Tuhan, kuasa Tuhan. Berbeza dengan agama Islam. Sebenarnya saya perkatakan tadi, terdapatnya banyak dalil mengenai tentang kejadian langit dan bumi, kejadian manusia, kejadian gunung ganang, sungai, hujan dan berbagai-bagai teori yang berkaitan dengan sains terdapat dalam Al-Quranul Karim, dalam dunia dan cakrawala. Dengan penafian ini, mereka tidak sedar bahawa mereka sebenarnya mencari pencipta. Seperti mana kita lihat mereka mewujudkan rancangan Discovery Channel untuk mencari apakah itu, bermula di sini, bagaimana bermula itu, kajian dinosaur segalanya, dan
Mereka terlupa bahawa sebenarnya mereka mencari pencipta. Ya, kerana selama mana mereka mencari discovery, semakin uniknya suatu kejadian yang telah jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini terjelaskan dalam Al-Quran sebagai sumber rujukan umat Islam. Tahap ketiga, manusia melupakan dan meninggalkan agama dalam kehidupan. Kesan daripada pemisahan ini bermula tahun sekitar 1900 lagi lah, sehingga mungkin ni manusia tidak berminat lagi untuk berbicara tentang Tuhan. Konsep ketuhanan tidak dikaitkan dalam kehidupan kerana perkembangan teknologi yang berlaku dengan pantas daripada dulu sampai sekarang. Ini kerana kemodenan telah membuatkan mereka berfikir bahawa mereka tidak memerlukan agama. Tiada apa yang perlu difikirkan kerana pada mereka urusan agama tidak ada kaitan langsung. Termasuk ekonomi, politik dan cara hidup. Pada mereka agama adalah satu perkara yang berbeza. Dan dengan ini lahirlah pemikiran liberal. Pada masa kini istilah sekular digunakan untuk memisahkan agama dan kehidupan, iaitu perasaan tiada kaitan dengan agama dan agama hanya diperlukan dalam upacara tertentu saja. Ini berlaku realitinya di Malaysia. Pemikiran liberal. Kita hanya menggunakan agama tu dalam contoh-contoh perkara tertentu seperti perkahwinan, kematian dan sebagainya. Dan secara keseluruhannya pemikiran sekular telah merubah kepada pemikiran liberal. Persoalan sekularisme ni amat penting diteliti kerana ia menjadi pencetus kepada izin-izin moden yang lain, seperti materialism, pragmatism, logikalism, kapitalism, sosialism, naturalism. Dan munculnya pahaman-pahaman ini menjadi ancaman kepada kefahaman Islam yang sebenarnya. Pahaman ini mudah mempengaruhi umat Islam kerana Barat mempunyai kekuasaan dan teknologi. Dengan itu mereka mudah untuk menyerapkan pemikiran ini kepada masyarakat. Jadi dengan ilmu agama Islam yang jitu akan dapat menyekat, mereka menyekat pahaman-pahaman ini, dan pembelajaran agama perlu diteruskan. Kalau kesan ilmu agama cetek dan tanpa kawalan, ini menyukarkan juga ilmu agama dapat dijadikan sebagai salah satu cara hidup pada masa kini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.